Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Saya ucapkan kepada anda semua, sidang warga Google Meet sekalian. Pada malam ini, yang berbahagia, Tuan Haji Saifuddin bin Hussein, Timbalan Pengarah Sektor Pengembangan Sekolah Agama Bahagian Pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia, yang berusaha Pengetua SMKA Sudan Azlan Shah, Ustaz Muhammad Taufik Suhaimi bin Ahmad, yang dihormati Yang Berhormat Encik Karudin bin Abu Hanifah, yang dipertua PIBG SMKA Sudan Azlan Shah, barisan guru-guru penolong kanan, guru-guru, abang-abang dan kakak-kakak alumni, saudara ketua umum kita, barisan kepimpinan pemimpin pelajar, murid-murid, ibu bapa, seterusnya, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Baiklah, jutaan terima kasih saya ucapkan kepada antum semua kerana sanggup menggadai masa, membayar tenaga bagi menghadiri majlis kita pada malam ini. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, alhamdulillah, marilah kita sama-sama memanjatkan kesyukuran kehadrat ilahi kerana dengan limpah dan kurnianya juga dapat kita bersama-sama berkumpul pada malam ini meskipun secara maya ataupun atas talian bagi menjayakan program yang saban tahun dia adakan khas untuk anak-anak rakan-rakan kita di FK Ustaz Azlan Shah ini agar mereka dipermudahkan dan tenang ketika mengambil peperiksaan SPM nanti. Sama-sama kita berdoa moga kejayaan mereka nanti insya-Allah. Tuan-tuan hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, untuk makluman, sekolah kita baru saja selesai kuarantin pada 27 hari bulan yang lalu. Maka di kesempatan ini, majlis ini juga diadakan bagi mendoakan seluruh warga sekolah semoga kita semua memperoleh keberkatan, kesejahteraan dan perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala serta dihindari dari segala wabak penyakit khususnya COVID-19 ini. Untuk mengetahui anda semua, agenda kita pada malam ini adalah yang pertama, kita akan mengadakan bacaan Yasin, kemudian sedikit ucapan ataupun sepatah dua kata daripada wakil pelajar, yakni ketua umum kita, dan juga ucapan daripada tetamu kehormat kita pada malam ini dan akhirnya akan bersuara. Baiklah hadirin hadirat yang dirahmati Allah sekalian, saya terlebih kata, terbanyak pula celoteh bicara. Lebih baik andaikan kata, kita terus ke agenda utama. Baiklah, maka dengan itu tanpa membuang masa, saya mempersilakan Ustaz Syafiq yang bertugas untuk memimpin bacaan Yasin kita pada malam ini. Baiklah, dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Testing. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan setinggi-tinggi kesyukuran dipanjatkan kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala dengan limpah kurnianya dan keizinannya dapat kita bersama-sama pada malam ini, walaupun hanya secara dalam talian, tapi kita masih lagi boleh bersua bersama-sama untuk bacaan Yasin pada malam ni, alhamdulillah. Jadi untuk makluman tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat, majlis kita pada malam ini adalah majlis baca Yasin dan juga doa bersama-sama untuk kita mendoakan keselamatan dan juga kesejahteraan anak-anak kita, anak-anak pelajar kita yang akan menduduki peperiksaan SPM yang bermula pada 2 Mac tahun ini, yakni pada hari Rabu ini, insya-Allah kita sama-sama berdoa agar anak-anak pelajar kita diselamatkan ataupun dijauhkan daripada apa-apa perkara-perkara bahaya sepanjang mereka menduduki peperiksaan SPM, insya-Allah. Di samping itu juga kita juga mendoakan agar mereka memperoleh keberkatan dan juga kefahaman dan kemudahan untuk mendapat keputusan yang cemerlang dalam peperiksaan SPM pada tahun ini, insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah sekalian, seperti mana dalam hadis Nabi SAW pernah bersabda, maksudnya hendaklah kalian berdoa dan meminta kepada Allah SWT segala hajat, sehingga kan jika nak minta garam ataupun tali kasut yang terputus pun kita minta kepada Allah. Itu adalah sekecil-kecil permintaan dan itu yang Allah nyatakan bahawa kita sebagai manusia memang perlu kepada
permintaan daripada Allah. Jadi hadis ini menyatakan bahawa semuanya milik Allah SWT, seluruh khazanah kekayaan tiada pemberi selain daripada Allah, maka mintalah apa-apa sehingga perkara-perkara yang kecil, perkara yang ringan ataupun perkara yang remeh. Semuanya Allah SWT tidak akan mudahkan suatu urusan, nescaya ia tidak akan menjadi mudah untuk kita mendapatkannya. Jadi insya-Allah pada malam ini kita baca Yasin, bacalah dengan penuh tartil ataupun bertajwid, dengan penuh keikhlasan. Mudah-mudahan Allah memberikan kita ganjaran dengan keikhlasan kita ini insya-Allah. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. إلى حضرة سيدنا وحبيبنا وشفينا محمد صلى الله عليه وسلم وإلى أرواح وآبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعليهم أجمعين وعلى آل كل والصحابة والقرابة والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وإلى أرواح والدنا معلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشى الرحمن بالغيب وبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون
قالوا ربنا يعلم إنا إليكم بكم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم إن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مسلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون
قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نؤمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان حيا وحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يحزن إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا إذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا
إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم قل من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Baik, seterusnya kita akan baca doa. Tes. Okey Ustaz, suara clear. Okey boleh ya. Tak dia. Okey. عليه وسلم أجمعين وأن والدينا وأن مشايخنا وأن معلمينا ووالديهم والحاضرين وجميع المسلمين اللهم فارق الفرقان ومنزل القرآن بالحكمة والبيان بارك اللهم لنا في هذا اليوم وعد لهم علينا سنين بعد سنين وأعواما بعد الأعوام على ما تحب ترضى يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنا نسألك العافية في الدنيا والآخرة اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة دائمة في ديننا ودنيا وأهلنا ومالنا اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا اللهم احفظنا من بين يدينا ومن خلفنا وعن يميننا وعن شمالنا ومن فوقنا نعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتنا اللهم أنت خلقتنا وأنت تهدينا
وأنت تقيمنا وأنت تسقينا وأنت تميتنا وأنت تحيينا على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص وعلى دين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى ملة أبينا إبراهيم حنيفا مسلما وما كان من المشركين. Ya Allah, Ya Allah, ya Tuhan kami, sungguhnya Engkau lah tempat pengatungan kami, Ya Allah. Engkau lah pelindung kami, Engkau lah penjamin rezeki kami. Bahkan seluruh hidup dan mati kami adalah di dalam ketentuan dan kekuasaan-Mu, Ya Allah. Ya Allah, sesungguhnya kami sentiasa mengharapkan dan memohon kepadamu pada setiap masa dan hari untuk berdoa kepadamu, Ya Allah, supaya kami menjadi hamba-Mu yang beriman, taat kepada segala perintah-Mu dan menjauhi kepada segala larangan-Mu, Ya Allah. Masukkanlah kami di dalam kalangan hamba-Mu yang beriman dan beramal soleh. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah anak-anak kami insan yang terbaik dan cemerlang di dalam semua bidang ilmu yang dipelajari dalam seluruh bidang kehidupan mereka, Ya Allah. Jadikanlah mereka sebagai anak-anak yang taat dan sentiasa menyayangi kedua ibu bapa dan keluarga mereka, Ya Allah. Jadikanlah mereka sebagai anak-anak yang mempunyai motivasi yang tinggi dan sentiasa menghormati guru-guru, rakan-rakan dan seluruh manusia. Sebagai insan yang berjiwa besar, sebagai pemimpin yang bertakwa di masa hadapan dan menjadi warga negara yang berguna kepada agama, bangsa dan negara. Ya Zal Jalal wal Ikram, jauhkanlah kami daripada segala sifat malas, lemah, putus asa, lalai dan semua sifat negatif dan keji yang boleh merosakkan fikiran dan kehidupan kami, Ya Allah. Lindungilah kami daripada segala perangai buruk, perlakuan maksiat dan pemusuhan yang boleh meruntuhkan iman dan amal kami. Hapuskanlah segala penyakit, wabak bencana, wabak COVID-19 yang sedang mengancam kehidupan kami ini, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim, sesungguhnya anak-anak kami akan menduduki peperiksaan SPM bermula 3 Mac tahun ini. Maka dengan keberkatan ini, dengan permohonan ini, kami memohon padamu, Ya Allah, supaya disemai dengan dalam diri dan jiwa anak-anak kami ini dengan semangat yang kuat, keyakinan yang mendalam, kesungguhan yang tinggi, sabar dan tabah menghadapi perjuangan ini demi masa hadapan mereka. Ya Qadiyal Hajat, mudahkanlah bagi mereka memahami dan menjawab setiap soalan peperiksaan dengan hati yang tenang, yakin dan juga betul sehingga mencapai hasil keputusan yang terbaik dan cemerlang. Ya Allah, ya Tuhanku, berikanlah pertolongan dan petunjuk supaya anak-anak kami benar-benar insaf dan sedar akan kepentingan ilmu dan amal soleh sebagai bakti dan jasa kepada kami dan agama kami agar mereka terpelihara daripada azab kubur dan api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan kepada Ustaz Syafiq di atas pimpinan bacaan doa dan juga sugesti sebentar tadi. Baiklah hadirin rahmati Allah sekalian, bagi meneruskan acara kita pada malam ini, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan saudara Said Muhammad Rafiq bin Said Rosli selaku ataupun merangkap Ketua Umum SMKA Sultan Azlan Shah untuk menyampaikan sedikit sepatah dua kata beliau pada malam ini. Maka dengan itu, dengan segala hormatnya, Said Rafiq, silakan. Terima kasih kepada sahabat saya yang saya kasihi, saudara Naufal Afifi, atas peluang yang diberikan kepada saya untuk memberi sepatah dua kata. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berusaha PDP PIBG Encik Khairuddin bin Abu Hanifah, yang berbahagia Tuan Haji Saifuddin bin Hussein selaku Timbalan Pengarah Sektor Pengembangan Agama Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pelajaran Malaysia. Yang berusaha Ustaz Taufik Suhaimi bin Ahmad, Pengetua SMK SAS, Barisan Penolong Kanan, Guru-Guru Kanan, Guru-Guru, Ibu Bapa serta rakan-rakan yang saya kasihi dan hormati sekalian. Alhamdulillah, setinggi-tinggi ucapan syukur dirapatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Tuhan Rabbul Izzati,
atas segala nikmat dan kesempatan yang diberikannya untuk kita berkumpul dan bersama di majlis yang mulia ini. Saya selaku wakil rakan-rakan saya ingin merakamkan setinggi-tinggi ucapan penghargaan dan terima kasih kepada semua guru yang amat kami sayangi dan kasihi yang diketuai oleh Yang Berusaha Tuan Pengetua atas penganjuran majlis yang mulia pada malam ini. Terima kasih sekali lagi kami ucapkan. Sidang hadirin yang dimuliakan, izinkan saya untuk membaca dua potong ayat daripada Al-Quran daripada surah Al-Mulk. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Sadaqallahul azim. Mafhumnya, Maha berkat Tuhan yang menguasai dan dia maha berkuasa atas tiap-tiap sesuatu. Dialah yang telah mentakdirkan adanya mati dan hidup untuk menguji dan menzahirkan keadaan kamu. Siapakah di antara kamu yang lebih baik amalnya, dan dia maha berkuasa lagi maha pengampun. Baru-baru ini kita dilanda dan dibadai dengan sebuah ujian yang sangat getah di sekolah ini, iaitu jangkitan penyakit COVID-19. Di saat setiap warga SMKA Sultan Azlan Shah menyangka bahawa kita selamat, maka Allah turunkan sebuah ujian untuk menyentak kita dari lena yang sekian lamanya. Ketika itu, ramai di antara kita yang menderita dalam kesakitan dan menangis dalam kepenatan. Di saat SMKA Sultan Azlan Shah diselubungi kegelapan COVID-19, ramai juga yang tidak berhenti merintih memohon doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar dikurniakan kesembuhan dan dikembalikan cahaya pengharapan. Alhamdulillah, pada hari ini kita telah kembali bersemangat untuk menghadapi ujian yang berikutnya, iaitu Sijil Pelajaran Malaysia ataupun lebih dikenali sebagai SPM. Sebagai tanda kesyukuran dan bagi merapatkan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala, marilah sama-sama kita ucapkan Subhanallah wa bihamdih, Subhanallahil azim, yakni Maha Suci Allah dan segala puji baginya, dan Maha Suci Allah yang Maha Agung. Hadirin yang saya hormati sekalian, ujian mendatang tempoh hari ini tidak mungkin berjaya diatasi tanpa kehadiran dan pengorbanan dari para guru yang kita amat kasihi dan sayangi. Segala pengorbanan, tenaga, wang ringgit yang telah mereka curahkan untuk keselamatan dan kesejahteraan kami adalah amat dihargai. Kami akan sentiasa ingat dan kenang dalam hati-hati kami betapa tingginya jasa dan pengorbanan kalian sebagai ibu bapa kedua kami. Walaupun kami hanya orang luar yang menumpang berteduh dan menuntut ilmu di bumi SMKA Sultan Azlan Shah, namun keprihatinan dan amanah para cikgu tunjukkan kepada kami adalah amat kami hargai. Kami tahu betapa sukarnya untuk menjaga ataupun mendidik sekumpulan anak muda yang penuh dengan sifat ingin tahu dan ingin mencuba. Namun, cikgu-cikgu tidak pernah berputus asa. Bahkan, terus-menerus membantu kami. Hatta sehingga sekarang, masih terbayang betapa setiap detik peristiwa dan bantuan yang telah cikgu-cikgu hulurkan sepanjang tempoh tersebut. Antara perkara yang paling sayu adalah kami sendiri melihat bagaimana barisan waden dan guru-guru yang terlibat bertungkus-lumus, berpenat dari pagi hingga ke malam, yang sanggup berada di ruangan jangkitan bersama kami sehingga merisikokan diri cikgu-cikgu hanya untuk memastikan kesejahteraan dan kesihatan kami sentiasa dalam keadaan yang baik. Jauh di lubuk sanubari kami hanya mampu berterima kasih dan menadah tangan dan berdoa agar dipermudahkan segala urusan cikgu-cikgu. Ini sekaligus membuktikan bahawa kalian adalah insan terpenting dalam hidup kami. Dan jasa-jasa kalian tidak akan sesekali kami lupakan. InsyaAllah. Demi Allah, kami sendiri akan menjadi saksi di padang mahsyar akan pengorbanan yang telah cikgu-cikgu kami lakukan ini.
Oleh itu, marilah kita sama-sama berdoa kepada cikgu ini. Ya Allah, peliharalah guru-guru kami, kasihanlah kepada guru-guru kami. Anugerahkanlah mereka dengan sebaik-baik rahmat di sisi-Mu, ya Allah. Dan berkatilah hidup mereka. Dan masukkanlah mereka ke dalam surga-Mu, ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Selain itu, ucapan penghargaan juga kami rakamkan kepada semua warga sekolah ataupun staf sekolah. Terutamanya Puan Asnida, Puan Mahani dan Encik Fazrul. Dan tidak dilupakan juga kepada pihak PKD dan pihak PPD Perak Tengah, Balai Bomba dan Keselamatan, pihak JPAM dan pihak-pihak yang turut sama membantu dalam mengekang penularan COVID-19 di sekolah ini. Rakan-rakan yang saya hormati, dalam sehari dua ini, kita akan berkumpul di hadapan Dewan Asy-Syafi'i untuk menghadapi sebuah lagi ujian yang kecil dalam kehidupan kita, iaitu SPM. Sekian lama kita menunggu. Akhirnya hari yang ditunggu-tunggu bakal tiba. Hari penentuan atas segala usaha dan kesabaran yang kita hadapi dalam menuntut ilmu selama ini. SPM bukanlah sebuah penamat. Namun ia menjadi sebuah permulaan untuk kehidupan baru yang lebih matang untuk kita semua. Oleh itu, dalam masa yang berbaki sehari dua ini, ayulah kita bersama-sama tingkatkan usaha dan kukuhkan iltizam kita. Rakan-rakan yang dikasihi sekalian, dalam masa yang sama, janganlah kita lupa dengan amal ibadat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Izinkan saya untuk berkongsi sebuah hadis yang dikumpulkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi, yang mana dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala inna dunya mal'unatun, mal'unun ma fiha ila dzikrullah, wa ma walahu wa a'limun aw muta'allim." Maksudnya, ketahuilah sesungguhnya dunia dan segala isinya adalah dilaknat, kecuali dengan berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan apa yang terlibat dengannya, serta orang yang alim atau orang yang belajar. Dari hadis ini dapat kita simpulkan bahawa dunia dan isi kandungannya termasuk ilmu pengetahuan adalah sia-sia. Melainkan kata Nabi SAW, jika kita mengejar dunia dalam keadaan kita berfikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni mengingatinya. Melalui hadis ini juga Nabi SAW turut memberitahu bahawa terdapat dua golongan manusia yang terselamat dari fitnah dunia. Yang pertama adalah para mu'allim dan yang keduanya adalah diri kita, iaitu para penuntut ilmu. Maka sudah jelas bahawa kita selain dari belajar, kita mesti tidak melupakan tanggungjawab kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yakni Tuhan yang telah mencipta dan memelihara kita. Alhamdulillah, rata-rata kita mampu untuk menunaikan amalan-amalan ataupun ibadah-ibadah fardu. Namun dalam masa yang sama, janganlah kita lupakan amalan-amal ibadat sunat. Seperti contoh solat sunat rawatib, solat sunat tahajud, membaca Al-Quran, membaca Al-Maqsurat, selawat dan sebagainya yang telah dianjurkan oleh Nabi SAW. Lakukanlah segala amal ibadat dengan secara ikhlas dan tinggalkanlah perkara-perkara yang lara yang tidak mendatangkan apa-apa manfaat dalam masa yang berbaki beberapa hari sahaja lagi. Sekiranya tidak mampu juga, sekurang-kurangnya marilah kita bersama-sama memperbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana janji Allah Subhanahu Wa Taala dalam Al-Quran, dalam surah Ghafir ayat yang ke-60. Allah sebutkan, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa qala rabbukum ud'uuni astajib lakum." Sadaqallahul azim. Maksudnya, dan Tuhan kamu berfirman, berdoalah kepadaku nescaya aku perkenankan doa permohonan kamu. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi yang dikumpulkan oleh Imam Muslim, Allah telah berfirman, "Ya ibadi, kullukum ja'i'un illa man ata',
أطعمته فاستطعموني أطعمكم يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. Maksudnya, wahai hamba-Ku, kalian semua kelaparan kecuali yang aku berikan makanan. Kecuali orang yang aku berikan makanan. Maka mintalah makan kepadaku. Niscaya aku akan berikan. Wahai hamba-Ku, kalian semua tidak berpakaian kecuali yang aku berikan. Maka mintalah pakaian kepadaku. Niscaya akan aku berikan. Ayahanda dan bonda guru yang dihormati sekalian, saya mewakili rakan-rakan saya sekali lagi merakamkan ucapan ribuan terima kasih yang tidak terhingga kepada kalian semua. Semoga kalian semua terus menerus diberikan kekuatan, diberikan kesihatan yang baik untuk terus mendidik anak-anak seperti kami pada masa akan datang ataupun generasi yang akan datang. Kami juga ingin memohon 1000 kemaafan atas segala salah silap yang telah kami lakukan ataupun segala tingkah laku yang telah menyentuh ataupun menyinggung perasaan guru-guru sekalian ataupun ibu bapa sekalian. Ataupun kami juga telah menyusahkan pihak sekolah ataupun pihak-pihak lain. Kami dengan ini ingin memohon ribuan kemaafan untuk agar kami dimaafkan dan diberikan ketenangan untuk menjawab peperiksaan. Kami juga ingin memohon restu atas segala ilmu dan pengorbanan yang telah para cikgu curahkan kepada kami. Serta memohon disenitkan kecemerlangan dan kebahagiaan kami di dalam doa-doa kalian, terutamanya ketika dalam solat. Kepada rakan-rakan yang saya sangat kasihi, hormati sekalian. Bulan ini mungkin bulan terakhir kita bertemu dan menikmati waktu indah bersama. Jadi, ayolah kita berusaha bersungguh-sungguh untuk menjadikan SPM ini sebagai wadah silaturahim dan kenangan terindah dalam kehidupan kita. Saya doakan agar kes ini dapat mencapai kesemenangan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. InsyaAllah. Akhir kata, saya sudahkan ucapan saya dengan pantun. Tuan Puteri pergi ke Rasah. Tuan Puteri pergi ke Rasah. Pulang semula sebelah pagi. Kita bertemu, akhirnya berpisah. Diizin Tuhan bertua lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada saudara Syed Muhammad Rafiq bin Syed Rosli atas ucapan beliau yang sungguh bersemangat sebentar. Baiklah hadirin sekalian, majlis kini diteruskan menjemput yang berhormat Encik Khairuddin bin Abu Hanifah merangkap yang di-Ketua PIBG SMKA Sultan Azlan Shah untuk menyampaikan ucapan beliau. Dengan segala hormatnya, majlis mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Terima kasih kepada anda pengacara majlis yang berserta Tuan Haji Saifuddin bin Hussein, Timbalan Pengarah Sektor Pengembangan Sekolah Agama Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia, yang berserta Tuan Haji Taufik Suhaimi bin Ahmad, Pengetua SMKA Sultan Azlan Shah, penolong-penolong kanan, guru-guru kanan, naib yang ketua PIBG, barisan jawatankuasa PIBG, seterusnya guru-guru, ibu bapa dan yang kita raikan dan kita doakan sentiasa anak-anak warga SMKA Sultan Azlan Shah yang akan menduduki peperiksaan bermula 2 Mac nanti. Yang pertama, marilah kita sama-sama mengucapkan rasa syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama-sama pada malam ini
dalam satu program yang telah susun oleh urusan sekolah iaitu Majlis Bacaan Yasin khusus untuk calon SPM 2021. Tahniah dan syabas kepada urusan sekolah khususnya pada Tuan Ketua Ustaz Taufik Suhaimi atas penganjuran program ini walaupun secara online ataupun GM tapi dia cukup memberi manfaat dan memberi hilang rasa kerinduan ibu bapa kepada anak-anak mereka pada malam ini. Seperti yang dilontarkan oleh wakil pelajar tadi, pandemik COVID atau virus COVID-19 telah pun melanda warga SMKA Sultan Ali Shah bermula pada awal Februari lagi. Bermula dengan seorang, berlanjutan sampai 53 orang akhirnya. Tetapi warga SMKA khususnya pihak pengurusan, guru-guru, staf sokongan, anak-anak didik gigih berjuang, gigih berusaha untuk melawan virus COVID. Akhirnya, kalau tak salah saya 2 hari lepas, virus itu telah berjaya dinyahkan dari bumi SMKA Sultan Ali Shah. So sama-samalah kita memanjat syukur kepada Allah SWT dan dalam waktu yang semakin suntuk untuk anak kita bersiap siaga menghadapi peperiksaan SPM, virus itu tidak menyerang SMKA dan kita sama-sama berdoa khususnya pada malam yang penuh barakah ini agar warga SMKA khususnya kepada anak-anak calon SPM dihindari, dijauhi dan dilindungi oleh Allah SWT daripada virus COVID itu hinggalah pada hari terakhir peperiksaan kalau tak salah saya pada 29 Mac nanti. Kepada anak-anak, walaupun ada cabaran, rintangan, dugaan yang melanda dalam fasa-fasa akhir persiapan, jadikanlah itu sebagai satu azimat, jadikanlah itu sebagai satu ruang untuk anak-anak membuktikan walau apa cabaran, walau apa pun rintangan, anak-anak mampu harungi dan juga berjaya ke puncak kegemilangan. Saya mewakili PIBG sentiasa mendoakan agar anak-anak akan mencapai kejayaan yang cukup cemerlang dalam proses SPM ini. Di kesempatan ini juga saya ingin mewakili PIBG menzahirkan rasa terima kasih, penghargaan yang tidak mampu dibalas atas komitmen, atas penglibatan, atas kerjasama khususnya daripada pihak pengurusan sekolah dan juga guru-guru, staf sokongan dalam memastikan COVID-19 di SMKA ini berjaya kita bendung. Kerjasama yang cukup erat, komitmen yang cukup tinggi, pelibatan semua agensi, semua perkara itu dapat kita atasi dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Jadikanlah segala pengalaman, kenangan dalam menangani COVID-19 ini satu kenangan yang harus kita jadikan sebagai satu pengiktibaran kepada sesuatu perkara yang kita tak boleh anggap ringan dan tidak boleh dianggap tidak mendatangkan masalah, tetapi akhirnya memberi satu kesan yang cukup besar. Apapun, saya cukup tabis, saya cukup salut kepada barisan guru-guru yang terus gigih, yang terus berusaha untuk memastikan anak-anak kita terus mendapat pengajaran, mendapat tunjuk ajar, bimbingan dalam apa saja perkara khususnya dalam fasa-fasa akhir ini. Kepada ibu bapa, doa, restu, ingatan cukup tinggi nilainya kepada anak-anak pada waktu ini. Restu ibu bapa cukup tinggi, doa ibu bapa cukup mujarab, ingatan ibu bapa sentiasa dalam kenangan anak-anak. Maka saya menyeru kepada ibu bapa, teruslah berdoa, teruslah memohon kepada Allah SWT supaya segala cabaran, segala dugaan anak-anak kita khususnya ketika dalam pemeriksaan dipermudahkan. Kepada guru-guru, saya mewakili ibu bapa ucapkan terima kasih yang tidak terhingga atas segala ilmu, atas segala ajaran, bimbingan, asuhan kepada anak-anak kita.
hanya Allah Ta'ala saja mampu membalasnya. Maka saya mengambil kesempatan ini mendoakan kepada barisan pengurusan, khususnya pengetua, penolong-penolong kanan, guru-guru kanan, guru-guru, staf sokongan di SMKA, terus cemerlang, terus sihat, terus dilindungi Allah. Kepada wakil daripada Kementerian Pendidikan, saya ucapkan terima kasih kerana sudi bersama pada malam ini, walaupun secara online, tetapi dengan kehadiran yang bahagia Ustaz, dia memberi satu suntikan moral yang cukup tinggi kepada anak-anak kita. Dengan ucapan daripada Ustaz, nanti mungkin anak-anak akan lebih terus semangat, akan lebih terus gigih dalam hari cabaran SPM yang cukup mencabar ini. Saya cukup setakat itu. Akhir kata, saya ucapkan selamat menduduki peperiksaan SPM kepada semua anak-anak tingkatan 5 2001. Saya doakan anak-anak akan beroleh kejayaan cemerlang apabila keputusan peperiksaan ini diumumkan. Kepada guru, kepada pengetua penolong kanan, tiada ucapan ni selain daripada terima kasih, terima kasih, terima kasih. Sekian, wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Yang di-Pertua PIBG Yang Berhormat Encik Khairuddin bin Abu Hanifah atas ucapan beliau sebentar tadi. Agenda seterusnya adalah marilah kita bersama-sama mendengar ucapan dari tetamu kita yang seterusnya, iaitu yang berbahagia Tuan Haji Saifuddin bin Husin, Timbalan Pengarah Sektor Pengembangan Sekolah Agama Bahagian Pendidikan Islam Kementerian Pendidikan Malaysia. Dengan itu, majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyuzhirahu ala ad-dini kullih wa kafa billahi syahida. Salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Terima kasih kepada anda pengacara majlis Naufal Afifi Zaimi. Terima kasih juga kepada sahabat saya Tuan Haji Taufik Suhaimi bin Ahmad, Pengetua SMKA Sultan Azlan Shah Perak, yang YB Encik Khairuddin bin Abu Hanifah, yang di-Pertua PIBG SMKA Sultan Azlan Shah, dan seluruh ahli jawatan kuasa PIBG, barisan guru penolong kanan, guru penolong kanan pentadbiran, guru penolong kanan HEM, guru penolong kanan KOKO, barisan guru-guru kanan mata pelajaran, barisan guru-guru yang tak lekang-lekang, yang amat dicintai oleh anak-anak yang dikasihi sekalian, barisan guru-guru, barisan ibu bapa, juga tak lupa kepada Ustaz Muhammad Syafiq yang memimpin bacaan Yasin dan juga solat hajat kita pada malam ni. Tak lupa juga kepada anak-anda pengacara, anak-anda Ketua Umum Syed Muhammad Rafiq Syed Rosli, dan seterusnya para hadirin yang dikasihi sekalian. Ya. Pertama sekalinya, alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ni dapat kita bersama-sama dalam majlis solat hajat dan juga bacaan Yasin. Dalam kesempatan ini, saya bagi pihak bahagian pendidikan Islam, Kementerian Pendidikan Malaysia merakamkan nyataan terima kasih di atas kesungguhan pihak sekolah untuk menjemput kami untuk sama-sama meraihkan, untuk sama-sama kita memberi semangat kepada anak-anak kita. Ya. Tetapi dengar daripada YB Encik Khairuddin tadi pun kita dah cukup bersemangat. Dengar pula luahan daripada Ketua Umum, memang kita lagi-lagi bermotivasi. Jadi dalam kesempatan ini, ya, saya mengambil sedikit masa dan juga peluang mewakili Kementerian Pendidikan Malaysia untuk menyatakan kebersamaan Kementerian Pendidikan Malaysia bersama dengan anak-anak dan juga ibu bapa, khususnya untuk bersama-sama dengan pelajar-pelajar yang saya kasihi sekalian.
sebenarnya saya rasa amat bertuah, ya, amat beruntung sekali kerana dapat sama-sama dengan pelajar-pelajar yang mantap lah kita kata, pelajar-pelajar yang matang, pelajar-pelajar yang mempunyai daya tahan yang tinggi, jati diri yang kuat, diuji dengan pandemik. Ya, kalau anak-anak yang sebelum ini mereka belajar secara langsung dengan guru-guru, tetapi anak-anak ini 2 tahun semasa di tingkatan 4 tidak pun mendapat belai kasih sayang daripada guru-guru, walaupun cikgu memang sayang kepada anak, walaupun anak-anak saya tadi pun menyatakan, ketua umum menyatakan bahawa mereka sayang kepada guru-guru, ya. Mereka belajar dengan penuh cabaran, tetapi anak-anak ini sanggup menghadapi cabaran-cabaran dalam keadaan yang pelbagai ini, dalam suasana yang sebegini. Cuma kita doakan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ketabahan, kesabaran yang ditunjukkan oleh anak-anak kita ini insya-Allah akan diganjarkan bermula pada minggu ini, pada 3 hari bulan Mac, hari Khamis ini, bahasa Melayu, sampailah kepada 28 ataupun 29 hari bulan ekonomi, insya-Allah mereka akan tetap memberi, kita mendoa kepada Allah SWT agar anak-anak ini diberi ganjaran kecemerlangan, dan akhirnya pada bulan 7, bulan 6, bulan 7 akan datang, keputusan yang terbaik untuk SPM 2021 ini akan terhasil, hasil daripada kesabaran, kesungguhan anak-anak mengharungi dengan tenang dengan yang terbaik ini sendiri. Tuan-tuan dan puan-puan yang dikasihi sekalian, mendengar daripada ucapan daripada ketua umum dan juga hasrat daripada YDP PIBG ini sendiri, memang inilah di antara hasrat dan juga matlamat kenapa SMKA kita lahirkan. Matlamat dan SMKA ini ditubuhkan adalah tak lain tak bukan adalah untuk melahirkan insan-insan yang cemerlang. Kalau anak-anak tengoklah, ya, daripada alumni SMKA Sultan Azlan Shah Bota ini sendiri, kalau kita tengok kepada alumni yang lahir daripada SMKA ini, merupakan mereka yang hebat. Mereka yang hebat, ya, hebat dari sudut pencapaian mereka dalam SPM-nya, ya. 10 tahun kalau kita lihat balik, kita berada di ambang 3, kemudian 10 tahun pula bermula daripada 2009 sampai 2018, kita berada GPS grade purata sekolahnya dalam angka 2, kecuali setahun saja iaitu 2013 kita gelincir sedikit kepada 3.2, ya, 3.02. Pada tahun 2019 kita memperolehi 1.89, satu angka yang cukup keramat, angka yang menyebabkan orang kata satu celik mata daripada seluruh keluarga daripada KPM bahawa SMKA Azlan Shah mampu untuk berdiri sama tinggi, duduk sama rendah dengan sekolah berasrama penuh. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada kebijaksanaan, kehebatan, kemampuan sekolah SMKA Sultan Azlan Shah. Saya ingatkan itu adalah satu mujur ya, ya tak? Nasib baik saja. Ya, pada 2020 sekali lagi kita menempah sejarah apabila kita berani lonjakkan sedikit daripada 1.89 kepada 1.78 pada tahun 2020 dan berada di tempat yang ketiga dalam seluruh SMKA di dalam negara kita. Sekali lagi tahniah dan syabas di atas kesungguhan dan juga komitmen yang ditunjukkan oleh barisan guru dan juga anak-anak. Jadi pada tahun ini saya yakin dan saya percaya, ya, dengan apabila anak-anak, ya, yang dipimpin oleh ketua Syed Muhammad Rafiq ini, adik Naufal dan seluruh warga SMKA Sultan Azlan Shah ini sendiri, apabila kita melihat kehebatan anak-anak, kehebatan abang-abang kita ini sendiri
dan juga kita yakin dan kita percaya kalau 2 tahun kita boleh mengharungi fenomena pandemik COVID-19, kita boleh belajar secara bersemuka, boleh duduk depan komputer, boleh duduk depan telefon untuk belajar dia secara PDPR ini sendiri, bukan kata 1 hari, bukan kata 1 jam, tetapi dalam sehari 5-6 jam ataupun 3-4 jam, bukan kata 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, malah 2 tahun anak-anak ini boleh cekal, boleh sabar, boleh mampu untuk belajar secara dalam PDPR. Ya, maka saya yakin dan saya percaya untuk menghadapi SPM pada tahun ini, anak-anak ini malah lebih mampu lagi dan boleh mengorak 1 langkah lagi untuk pecah rekod untuk kecemerlangan SMKA Kisas ini sendiri. Tetapi dalam satu seruan yang sama, ya. Dalam satu seruan yang sama, iaitu kalau saya sebut, jika kita inginkan organisasi kita, kalau kita inginkan sekolah kita, kalau kita ingin SM Kasas ini maju berkehadapan, kita mesti bergerak pantas, ya, faster, ya, kita mesti bergerak pantas, pantas merebut peluang, pantas untuk bertindak, pantas dalam menguasai segala bidang, pantas dalam segala-galanya, dalam menjawab soalan-soalan ni, pantas dalam menangani isu-isu yang kita hadapi. Dan satu lagi kata-kata saya katakan, saya ambil satu lagi kata-kata, jika kita inginkan organisasi kita ini cemerlang, kita inginkan diri kita ini cemerlang, kalau kita ingin SMKA Sultan Azlan Shah ini cemerlang, hebat dan mantap, maka kita mesti gerak bersama-sama. Tak kiralah yang mempunyai orang kata lokal yang cantik ataupun lokal yang tidak berbalut, ataupun di mana-mana keadaan sekalipun sendiri kita berada di asrama, kita mesti bergerak seiring, mesti gerak bersama-sama. Bersama-sama kita belajar, sama-sama kita ulang kaji, sama-sama kita orang kata pecuk, sama-sama kita bincang, sama-sama kita gapai, kita gebuk peluang A+ sama-sama, ya. Sebab A+ ini tidak ada. Kalau kita dalam kelas, kalaulah Nur Fasihah dapat nombor 1, Alif tidak akan dapat nombor 1 dah. Ya, seorang dia saja yang akan dapat nombor 1. Tetapi dalam SPM, kalaulah Fasihah dapat A+, Anas dapat A+, Syafiq dapat A+, semua akan dapat A+. Ya, dia tidak ada kalau seorang terdapat A+, orang lain tak boleh dapat dah. Tidak. Maknanya kita sama-sama gapai, sama-sama rebut peluang untuk sama-sama dapat A+. Ya. Itu harapan daripada kami untuk anak-anak. Itu sebab saya ajak bersama-sama. Kalau kita nak kita ni maju, kalau kita nak kita ni hebat, kalau nak kita ni pantas atau cemerlang, kita mesti bergerak bersama-sama, together. Kalau tadi faster, ya, kalau yang ini kita bergerak together, bersama-sama, ya. Sama-sama kita bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama-sama kita membimbing, sama-sama kita jaga anak-anak kita ini sendiri, tuan-tuan dan puan-puan, ibu bapa yang saya kasihi sekalian, ya. Kerana anak-anak ini memerlukan kepada belayan. Sebulan saja, ya. 2 tahun mereka boleh menghadapi PDPR. Tuan-tuan dan puan-puan berada di rumah tu sendiri untuk melihat bagaimana anak-anak ini belajar. Tetapi dalam masa sebulan ini, bagilah tumpuan untuk bimbing anak-anak ini sendiri, untuk membelai anak-anak ini sendiri, untuk memberi vitamin kepada anak-anak ini sendiri, memberi motivasi kepada anak-anak ini sendiri, bergerak seiring. Ya, sama ada guru, sama ada ibu bapa, sama ada seluruh warga pendidikan. Kita marilah kita menggerak seluruh tenaga kita untuk kita memastikan bahawa anak-anak kita ini akan cemerlang, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, dalam kesempatan ini ada beberapa perkara yang saya ingin nak sampaikan kepada anak-anak, ya, terutama sekalinya untuk mencapai
mencapai yang kata kecemerlangan dalam peperiksaan nanti, ya. Sebagaimana saya katakan tadi, memahami tentang konsep kebersamaan ini sendiri, maka kita mesti sama-sama. Kalau bahasa Melayu pada 3 hari bulan nanti kita memperolehi A+, kita jawab A+, ya tak? Kita berpuas hati dengan orang kata jawapan bahasa Melayu, bahasa Inggeris pada hari seterusnya, pada hari bahasa Inggeris apa? Ya. Bahasa Inggeris hari yang seterusnya juga kita mesti mendapat A. Ya. Hari Ahad. Hari Khamis. Hari Khamis bahasa Melayu. Bahasa Melayu hari Rabu. Hari Rabu tu kesusastraan kan? Cuba tengok betul, ya. Kalau tak silap saya, hari Rabu kesusastraan, hari Khamis bahasa Melayu, dan minggu seterusnya tu bahasa Inggeris, ya. Tak apalah, tak kisahlah. Maknanya cuba perhatikan baliklah jadual waktu. Tetapi kalaulah kita mendapat subjek tersebut A+, kita menjawab dalam A+, kebersamaan juga kita mesti jawab. Matematik A+, kita menjawab sains A+, kita menjawab bahasa Arab A+, bahasa Inggeris A+, dan peperiksaan yang terakhir, ekonomi pun A+ juga. Ya, cara kita menjawab. Start daripada hari yang pertama sampailah kepada hari yang terakhir, sama. Watak kita sama, cara jawapan yang kita yang sama, kerana inilah, sebagaimana saya katakan tadi, kalau 2 tahun kita boleh sabar dalam situasi yang sebegini, maka sebulan kalau kita tak sabar, kita akan rugi. Ya, kita akan menyesal. Kemudian yang kedua, anak-anak yang saya kasihi sekalian, jawapan untuk soalan ini kita mestilah, SPM ini memerlukan kepada kesungguhan. Menjawab soalan. Ya. Bukan kita yang menentukan jawapan ini betul ataupun salah. Tetapi tugas kita adalah untuk menjawab. Terutama sekalinya untuk soalan-soalan yang berbentuk kebab. Ya. Soalan yang berbentuk kebab. Kalau anak-anak buka soalan soalan kebab ini sendiri semuka. Itu hanyalah kenyataan-kenyataan saja yang menyebabkan akhirnya kita terlena dengan orang kata kenyataan itu. Tidak, ya. Soalan-soalan kebab ini merupakan ruang dan peluang untuk kita mendapat markah. Sebab tidak ada seorang pun yang menyatakan bahawa jawapan yang kita bagi itu merupakan jawapan yang tepat ataupun jawapan yang sebegini jawapan yang tepat. Tapi soalan kebab ini adalah soalan yang boleh untuk memberi markah kepada kita. Ya, kita tekun, usaha, menerokai segala ilmu pengetahuan itu untuk memastikan bahawa kita mampu untuk menjawab soalan dengan yang terbaik. Ya. Yang ketiga, anak-anak yang saya kasihi sekalian, dalam kesempatan ini, sebagaimana yang anak-anak Ketua Umum sebutkan tadi, kita mestilah sentiasa merapatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tak payah saya nak ulang lah, ya. Tapi kalau boleh dalam masa berbaki, saya yakin dan saya percaya anak-anak ini dah lama dah solat hajat dan baca Yasin, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi dalam masa berbaki 29 hari saja lagi ni, teruskan untuk solat hajat, bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan putus, ya. Baca Yasin ke ataupun baca makturat ke, jangan putus. Rebutlah peluang, carilah celah-celah mana untuk kita solat hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sama ada bangun malam ataupun lepas pada solat Isyak apa semua sekali, solatlah hajat. Ya. Jangan putus anak-anak. Ya. 40 hari kalau boleh. 40 hari. Tapi masa ni dah tak cukup dah. Ya, tinggal lagi berapa 29 hari saja lagi untuk kita solat hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, tetapi kita rebutlah peluang ini untuk kita bersolat hajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang ketiga, anak-anak yang saya kasihi sekalian, dalam kesempatan ini juga yang keempatnya saya minta marilah sama-sama, ya, marilah sama-sama kita jaga agar diri kita, agar anak-anak kita, agar sekolah kita terselamat dan dijauhi daripada gelombang yang ketiga. Sama-sama pakat jaga. Ya. Ibu bapa saya ingatkan janganlah lagi untuk memantau anak-anak datang untuk peluk cium anak-anak ni, kerana anak-anak yang berada di SMKA Sultan Azlan Shah ni sudah pun berada dalam zon yang selamat. Ya.
kita datang pula bawa, orang kata kita bimbang takut bawa COVID, duk pergi cium peluk cium anak-anak untuk memberi semangat. Betul lah beri semangat, tapi kita bimbang anak tuan-tuan dan puan-puan, ya. Peluklah daripada jauh, doalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar anak-anak kita ini tetap selamat, ya, dijauhi daripada gelombang yang ketiga, ya. Akhirnya marilah sama-sama kita berdoa berkat dengan ketabahan, berkat dengan kesabaran anak-anak kita ini sendiri, kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Subhanahu Wa Taala ganjarkan kepada anak-anak kita kejayaan yang cemerlang dalam SPM 2021. Dan dalam sikit lagi kesempatan ini, terima kasih yang tidak terhingga juga saya kepada guru-guru yang hebat, guru-guru yang cemerlang, guru-guru yang mampu mengajar dengan mantap dan terkesima, ya, mampu untuk menerokai alam cyber, mampu selongkar bahan-bahan yang untuk PDP dalam talian, ya, walaupun anak-anak ini 2 tahun mengajar, ya, belajar dalam PDPR, tapi awak tengoklah bagaimana cikgu-cikgu awak sepenuhnya kalau dia mengajar memang sepenuh masa dia mempunyai ilmu pengetahuan yang hebat, ilmu pengetahuan yang mantap dengan corak PDP yang menarik, kemudian dengan orang kata bahan-bahan yang menarik. Akhirnya kita mampu, kita tengok cikgu kita mampu mengajar dengan menyeronokkan, ya. Tahniah sekali lagi, dan juga tak lupa jugalah, ya, tahniah dan syabas kepada ibu bapa MUIDP, PIBG dan seluruh ahli jawatan kuasa PIBG, ya. Dan tak lupa juga kepada guru-guru, barisan pengetua, barisan harapan sekolah ini sendiri, ya. Barisan pelajar yang tak jemu-jemu untuk menimba ilmu pengetahuan, sama-samalah kita berdoa supaya kita ini terselamat daripada gelombang yang ketiga, dan insya-Allah kita berdoa kepada Allah SWT agar kita memperolehi kejayaan cemerlang dalam SPM 2021 ini sendiri. Dan insya-Allah kalaulah anak-anak ini bersama-sama menunjukkan kecemerlangan yang terbaik, ya. Saya ingat lagi, ya, pada tahun 2019 saya datang ke SMKA Kerian untuk mengumumkan, sebab pada masa itu SMKA Kerian merupakan SMKA terbaik di Malaysia kita ini sendiri dalam SMKA, dan insya-Allah tak pelik kalaulah 2022 nanti pada bulan 7 kalaulah saya datang ini ialah untuk memberi semangat untuk mengumumkan keputusan di sekolah SMKA Sultan Azlan Shah, kerana Sultan Azlan Shah merupakan sekolah yang terbaik dalam kalangan SMKA di seluruh Malaysia ini sendiri. Doa-doakan, ya. Saya rasa sekadar itu dulu, ya, daripada saya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada Tuan Haji Saifuddin bin Hussein di atas ucapan beliau sebentar tadi. Diharapkan agar kita semua yang hadir pada malam ini dapat menjadikan yang baik itu sebagai pedoman dan yang buruk itu dapat kita tinggalkan sepadan. Alhamdulillah, syukur dengan berakhirnya ucapan tetamu-tetamu kita sebentar tadi, maka selesai sudahlah majlis kita pada malam ini. Daripada saya sendiri, semoga abang-abang dan juga kakak-kakak sekalian berjaya bukan sekadar untuk menghadapi SPM itu nanti, bukan sekadar di dunia luar, namun begitu juga di akhirat. InsyaAllah kejayaan itu milik antum semua. Baik. Di kesempatan ini, saya selaku pengacara majlis pada malam ini mewakili pihak sekolah SMKA Sultan Azlan Shah menghulur 10 jari daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Memohon maaf sekiranya ada kekurangan dalam kami menjayakan majlis pada hari ini. Juga tidak terhingga kepada antum-antum yang hadir pada malam ini. Semoga apa yang kita usahakan akan membuahkan hasil yang kita impikan selama ini. Amin amin ya rabbal alamin. Dengan itu saya sudahi majlis kita pada malam ini dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.